Salam sejahtera daripada saya, Cikgu Eng. Hari ini masih lagi dalam bab 2, sebatian karbon. Untuk subtopik 2.3, sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara suri homolog. Hari ini kita nak bincangkan untuk standard pembelajaran menghuraikan sifat kimia bagi alkena sahaja. Minggu lepas kita dah bincang tentang pembakaran dan juga tindak balas pemporinolan penambahan. Fokus untuk kali ini adalah untuk tindak balas penambahan alkena. Inilah fokus kita hari ini. Kita dah tahu alkena secara kimia lebih reaktif berbanding dengan alkana kerana kewujudan ikatan kovalen ganda 2 antara dua atom karbon. Jadi kita lihat. Untuk tindak balas penambahan alkena, oleh sebab alkena ialah hidrokarbon tak tepu, maksudnya alkena ni dia mengandungi satu ikatan ganda 2 antara karbon. Jadi untuk alkena dia melalui tindak balas penambahan, iaitu apabila tindak balas penambahan berlaku, atom lain ditambah pada setiap atom karbon pada ikatan ganda 2 untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal antara dua atom karbon. Contohnya kita lihat ini ikatan ganda 2 pada alkena. Semasa tindak balas, ikatan ganda 2 ni akan dipecahkan. Dan dia punya ikatan sudah dibuka. Dia akan menjadi ini adalah tempat kosong untuk atom-atom lain untuk masuk dan ditambahkan kepada atom karbon tersebut. Contohnya XY ni, ikatan ni pun akan pecah dan dia akan masuk dalam sebatian tu. Jadi hasilnya akan jadi sebatian tepuk. Yang tak tepuk akan jadi tepuk. Untuk tindak balas penambahan alkena, dia ada 5 tindak balas penambahan. Kita akan pergi satu persatu. Yang pertamanya penambahan hidrogen ataupun satu perkataan penghidrogenan. Yang kedua penambahan halogen, penghalogenan. Kita lihatlah apa halogennya. Dia boleh digantikan nama klorin ataupun bromin. Yang ketiga penambahan halogen halida. Yang keempat penambahan air ataupun penghidratan. Yang kelima, pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Kita lihat yang pertama untuk penambahan hidrogen, iaitu penghidrogenan. Alkena ini dia bertindak balas dengan hidrogen pada suhu. Ini pentinglah. Ini syarat untuk tindak balas penghidrogenan. Suhunya 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel atau platinum sebagai mangkit untuk menghasilkan alkana sepadan. Ini yang umumlah, CnH2n alkena dia tambah hidrogen dalam keadaan suhu 180 darjah Celsius dan nikel sebagai mangkit akan menghasilkan alkana. Contoh, kita lihat contoh alkena. Untuk alkena, apabila penambahan hidrogen, ikatan ganda 2-nya dibuka dan hidrogen itu akan masuk ke dalam ikatan itu membentuk etana. Maksud yang alkana sepadan tadi, alkena akan menghasilkan alkana sepadan, iaitu etana. Selepas penambahan hidrogen, dia akan menghasilkan etana. Inilah dia punya persamaan kimia bagi tindak balas penghidrogenan. Untuk yang ketiga, penambahan halogen. Penambahan halogen ni dia bergantunglah kepada halogen yang digunakan. Katakan dia tambah dengan klorin, nama penghalogenan ni akan jadi pengklorinan. Jika dia tambah dengan bromin, dia akan jadi pembrominan. Yang ini berlaku pada keadaan bilik. Dia tak seperti macam yang alkana, dia kena
ada cahaya ultraunggu kan. Yang untuk alkena ni, dia boleh berlaku pada keadaan bilik. Contohnya, apabila gas etena C2H4 dilalukan pada air bromin, warna perang air bromin dinyawarnakan. Sebab yang etena ni, ikatan nada 2-nya dibuka dan atom bromin ni tambah masuk ke dalam etena ni, dia akan menjadi 1,2-dibromoetana. Inilah hasil dia yang tidak berwarna. Sebab itulah kita nampak warna perang air bromin ini dinyawarnakan. Maksudnya warna perang air bromin ditukar kepada tidak berwarna. Disebabkan hasil yang tidak berwarna. 1,2-dibromoetana. Yang ini adalah persamaan tidak balas pengbrominan. Kalau dia tambah klorin, dia akan jadi 1,2-dibromo. Jadi 1,2-dikoroetana. Untuk penambahan yang ketiga, penambahan hidrogen halida. Alkena ni bertindak balas dengan hidrogen halida seperti hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida pada suhu bilik untuk membentuk haloalkana. Contohnya, apabila gas hidrogen bromida kering ini dilalukan ke dalam gas etena ini, dan bromoetana akan dihasilkan. Ini hasil dia. Ini dia punya ikatan nada 2 dibuka. Dia akan jadi tepulah. Seterusnya yang hidrogen bromida ni, ikatan dia pun dipecahkan. Dia jadi atom hidrogen bebas dan atom bromin bebas. Dia akan tambah masuk ke dalam alkena tadi untuk membentuk bromoetana. Inilah yang daripada hidrogen bromida. Inilah dia punya persamaan kimia bagi tindak balas penambahan hidrogen bromida. Ia juga boleh ditambahkan dengan hidrogen klorida untuk membentuk kloroetana. Itulah penambahan hidrogen halida. Halida ni bergantunglah sama ada hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida. Seterusnya, untuk tindak balas penambahan yang keempat iaitu penghidratan. Tambah dengan air. Dia bukan setakat tambah air begitu sahaja. Dia ada syarat dia, iaitu air tu mesti dalam bentuk steam. Apabila air ni nak tukar jadi steam, maksudnya suhunya tinggilah, baru air tu boleh jadi steam. Di sini suhu tindak balas adalah 300 darjah Celsius dengan tekanannya yang tinggi iaitu 60 atmosfera untuk menghasilkan alkohol. Dan ingat satu lagi ialah yang bangkit iaitu asid fosforik. Jadi untuk tindak balas penghidratan ada 3 keadaan dia. Syarat ataupun syarat tindak balas tu suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera dan juga asid fosforik sebagai bangkit. Sebagai contoh, gas etena. Katakan kita guna etena. Gas etena C2H4 bertindak balas dengan air dalam bentuk steam pada suhu 300 darjah Celsius dan juga tekanan 60 atmosfera dengan kehadiran asid fosforik sebagai bangkit. Dia akan hasilkan etanol. Dia hasilkan alkohol yang sepadan lah. Etena akan hasil etanol, C2H5OH. Kalau guna
propena, dia akan hasilkan propanol. Okey, kalau kita nak tengok dia punya ikatan, kita boleh lukislah C2H4 tambah air, dia akan jadi HOH lah. Ya, ikatan di sini akan pecah dan ikatan ganda 2 di sini pun buka di dalam suhu dan tekanan yang tinggi itu. Hasilnya ialah etanol. Tadi pecahkan, H ni masuk sini, OH ni masuk sini. Jadi HOH. Okey. Inilah hasil dia. Etanol. Etana bertindak balas dengan air dalam bentuk steam. Hasilnya etanol. Dan yang kelima, iaitu tindak balas penambahan yang terakhir, iaitu tindak balas pengoksidaan. Ejen pengoksidaan di sini ialah larutan kalium manganat 7 berasid. Alkena bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Dalam tindak balas ini, dua kumpulan hidroksil akan ditambah kepada ikatan ganda 2. Jadi kita akan nampaklah alkena ni dia akan menyawarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Contohnya yang etana. Etana ikatan ganda 2-nya akan buka. Dan dalam larutan kalium manganat 7 berasid, dia membekalkan oksigen. Dan juga air ni dia akan bergabung berbentuk ada dua kumpulan hidroksil lah. OH ni dengan yang OH ni. Ada dua kumpulan hidroksil, dia akan masuk dalam dan ditambahkan ke dalam etana yang ikatan ganda 2-nya dibuka tadi. Dia akan membentuklah etan 1,2 diol. Inilah yang daripada air dan juga oksigen yang dibekalkan oleh larutan kalium manganat 7 berasid. Inilah dia punya persamaan kimia bagi tindak balas pengoksidaan. Etana mengalami pengoksidaan oleh larutan kalium manganat 7 berasid untuk menghasilkan etan 1,2 diol. Dan yang hasil ini adalah tidak berwarna. Jadi pemerhatiannya kita akan nampak perubahan warna daripada yang ini yang warna ungu dia akan menjadi tidak berwarna. Iaitu kita boleh nyatakan bahawa alkena menyawarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Itulah 5 tindak balas penambahan bagi alkena. Kita ulang balik. 5 tindak balas penambahan alkena. Yang pertama, penghidrogenan. Yang kedua, penambahan halogen, penghalogenan. Yang ketiga, penambahan hidrogen halida. Yang keempat, penghidratan. Yang kelima, penambahan kumpulan hidroksil, iaitu ini pengoksidaan lah. Okey, ini pengoksidaan. Yang ini kita belajar minggu lepas. Okey, untuk tugasan kali ini, kamu lengkapkan jadual. Lengkapkan peta pokok ni dan tuliskan persamaan kimia bagi setiap tindak balas penambahan yang berlaku ke atas etana. Guna bahan tindak balas tu etana. Contohnya yang etana mengalami penghidrogenan C2H4 tambah hidrogen. Kamu tuliskan dia punya keadaan di sini, kemudian apa hasil dia. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Kita akan jumpa nanti untuk perbincangan yang seterusnya.